Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 29 April 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Beberapa agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO dari Kuching hingga Asajaya telah menerima bubur lambuk dalam program agihan bubur lambuk Pemadam Sarawak di bangunan Baitul Makmur 2 Kuching pada Rabu. Ianya telah disempurnakan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak yang juga Menteri Belia dan Sukan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah yang diadakan mengikut prosedur operasi standard SOP dengan menjemput seorang wakil bagi setiap agensi untuk simbolik penerimaan bubur lambuk. Datuk Karim yang juga pengerusi Pemadam Negeri Sarawak berkata, program ini merupakan julung kalinya dianjurkan Pemadam Sarawak dan dijalankan bertujuan menyebarkan mesej mengenai bahaya penyalahgunaan dadah. Beliau berharap ia dapat dijadikan acara tahunan bagi Pemadam Sarawak sama ada di peringkat negeri maupun di daerah masing-masing di samping memberi kefahaman yang menyeluruh kepada semua masyarakat untuk menghayati bulan Ramadan. Antara agensi yang hadir ialah Pejabat Daerah Kuching, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Pengasih Malaysia, Wakil NGO dan agensi kerajaan. Hadir sama Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali yang merupakan Naib Pengerusi Pemadam dan Pengerusi Biro Wanita Pemadam Negeri Sarawak. Sementara itu, dalam majlis berasingan pada Selasa, Datuk Sharifah Hasidah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samariang telah menyempurnakan simbolik program penyerahan cek peruntukan geran MRP tahun 2021 untuk surau dan masjid kawasan Adun Samariang. Semasa berucap, beliau berkata peruntukan tersebut merupakan geran tahunan pengurusan surau dan masjid Dun Samariang bagi tujuan penganjuran aktiviti keagamaan sempena bulan Ramadan. Justru beliau memberitahu untuk menggunakan peruntukan yang diberikan itu untuk keperluan masyarakat setempat dalam mengimarahkan bulan Ramadan. Berita di Bintulu. Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB SOP diperketatkan bagi bahagian Bintulu telah dilanjutkan sehingga 17 Mei 2021. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPB Bintulu Jack Aman Luat berkata, ini selaras dengan pengumuman Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS yang diumumkan baru-baru ini. Di antara perkara yang penting dalam SOP itu adalah mewajibkan ujian saringan COVID-19 RT-PCR sebelum pergerakan masuk dan juga keluar Bintulu. Maksud tadi pergerakan masuk ke Bintulu dan juga bagi mereka dari Bintulu keluar ke zon lain. Walau bagaimanapun pengecualian ini kita berikan dalam kes-kes tertentu seperti kecemasan, temu janji hospital, sakit yang ada kes referral dan sebagainya, serta urusan kebumian Dalam sidang media JPBB Bintulu di Pejabat Residen Bahagian Bintulu baru-baru ini, Residen Bahagian Bintulu itu menambah SOP diperketatkan bahagian Bintulu itu turut memasukkan kenyataan mengenai individu tidak dibenarkan berada di tempat awam selepas jam 8 malam. Saya ingin jelaskan di sini dalam SOP Bintulu ia dinyatakan sebagai tiada individu dibenarkan berada di tempat awam selepas jam 8 malam tanpa sebab atau alasan yang munasabah. Bagaimanapun individu yang bekerja dalam perkhidmatan perlu dibenarkan dengan menggunakan surat pengesahan daripada majikan masing-masing. Dalam hal itu, aktiviti keagamaan di masjid dan surau masih dibenarkan tertakluk kepada arahan pihak berkuasa agama dan tidak akan dikenakan saman. Terdahulu, Jack menerima sumbangan berupa pelindungan peribadi dan makanan kering untuk petugas barisan hadapan yang disampaikan Pengurus Besar Kanan Petronas Cari Gali Sendirian Berhad Sarawak Gas Peter Majid. Masih lagi mengenai perkembangan di Bintulu. Syarikat Petroleum Nasional Berhad Petronas telah menyampaikan sumbangan kepada petugas barisan hadapan dan pesakit di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC Bintulu
di Stadium Muhibah baru-baru ini. Pengurus Besar Kanan Petronas Cari Gali Sdn Bhd Sarawak, Gas Peter Majid berkata, menyedari usaha pihak agensi berkuasa tempatan, petugas Barisan Hadapan dan masyarakat setempat dalam memerangi penularan wabak pandemik COVID-19, pihaknya telah menyampaikan sumbangan itu. Pengurus Besar Kanan Petronas Cari Gali Sdn Bhd Sarawak, Gas Peter Majid berkata, menyedari usaha pihak agensi berkuasa tempatan, petugas Barisan Hadapan dan masyarakat setempat dalam memerangi penularan wabak pandemik COVID-19, pihaknya telah menyampaikan sumbangan itu. Petronas menerusi tanggungjawab sosial korporat memberikan sumbangan berupa alat pelindung diri PPE dan mesin RT-PCR sebagai menyokong usaha yang telah disumbangkan petugas Barisan Hadapan dalam membantras penularan wabak pandemik COVID-19 di bahagian Bintulu. Petronas berharap usaha ini dapat diteruskan dengan kerjasama daripada masyarakat setempat dalam memastikan kembali menikmati kehidupan normal seperti sebelum ini. Berikutnya mengenai operasi sanitasi di Meradong yang giat dijalankan berikutan pengumuman oleh JPBNS pada Rabu bahawa kluster baharu dikesan di daerah itu. Operasi yang dijalankan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Bintangor itu melibatkan bahagian ruai dan juga dalam rumah panjang. Pada Khamis, usaha itu dimulakan di rumah Japam Sungai Lemayung dan diikuti rumah Junis Sungai Kelupu serta diteruskan di rumah Johnson di Nangas Trust. Di Bau pula, penduduk di kawasan Bau kini menarik nafas lega apabila 3 projek pembinaan di kawasan itu telah siap sepenuhnya. Projek tersebut ialah pembinaan gabion laluan lorong jalan utama menuju Rumah Hani, Kampung Sudah, pembinaan gabion dan penurapan jalan lorong 7, Sebuku dan baik pulih jalan Serieng. Ia juga diyakini selamat untuk digunakan setelah diteliti Majlis Daerah Bau dalam pemeriksaan akhir yang dilaksanakan pada Selasa. Sebelum ini, ketiga-tiga projek itu mengalami kerosakan akibat ketika dilanda monsun Timur Laut pada Januari lepas. Dalam pemeriksaan akhir itu, kesemua ahli Majlis Daerah Bau menyatakan kepuasan atas prestasi kerja yang telah dilaksanakan kontraktor. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.